Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Suraya dan kawan-kawan sekalian. Kami dari kumpulan 15, iaitu terdiri daripada 4 orang ahli, iaitu saya, Ayu Nazrin binti Badru Hisham. Yang kedua, Evangelina Severy anak Richard. Yang ketiga, Kimson Albert. Dan yang keempat, Melson Oswald Peter. Kami ingin membentangkan mengenai tajuk lesbian, gay, biseksual dan transgender iaitu LGBT dari perspektif pelbagai agama dan hak asasi manusia. Apakah itu LGBT? LGBT merupakan singkatan bagi L. Lesbian, G. Gay, B. Biseksual dan T. Transgender. Peringkat awal kewujudan golongan LGBT ini di Malaysia bermula dengan kewujudan Pondan dan Maknya sekitar tahun 1980-an. Gejala, perlakuan dan tabiat yang bertentangan dengan sistem kehidupan normal seseorang manusia telah menjadi suatu perkara yang biasa di dunia amnya dan Malaysia khasnya. LGBT telah menjadi cara hidup yang diterima oleh masyarakat luar dan kini meresap masuk ke ruang atmosfera kehidupan masyarakat di Malaysia. Istilah yang berkaitan dengan LGBT, lesbian merujuk kepada wanita yang secara fizikalnya adalah seorang wanita, namun dia memiliki daya tarikan kepada wanita yang lain. Manakala gay merujuk kepada lelaki, secara fizikalnya seorang lelaki, tetapi dia memiliki daya tarikan terhadap lelaki lain. Yang seterusnya, biseksual. Biseksual merujuk kepada orientasi seksual yang secara fizikal dan emosinya memiliki daya tarikan kepada lelaki dan wanita sekaligus. Maksudnya dia suka dua-dua. Lelaki, perempuan pun dia suka. Jadi itu dinamakan biseksual. Yang keempat, transgender. Transgender merupakan kumpulan yang memiliki identiti jantina atau aspirasi jantina yang berbeza dengan orientasi seksual yang dimiliki sejak lahir. LGBT dari perspektif pelbagai agama, kami memilih 4 agama yang berlainan iaitu agama Islam, LGBT menurut agama Buddha, LGBT menurut agama Hindu dan juga LGBT menurut pandangan agama Kristian. Yang pertama, LGBT menurut perspektif agama Islam. Maksudnya, apa pandangan agama Islam ni mengenai LGBT? Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu hamba Allah, untuk menyelamatkan umat manusia sama ada kehidupan di dunia maupun di akhirat. Maksudnya, dia nak manusia tu dalam keadaan yang baik, supaya dapat masuk syurga. Sama-sama kita masuk syurga. So, Islam adalah agama rasional yang tidak membenarkan perbuatan homoseksual kerana itu sudah melanggar fitrah manusia yang Allah ciptakan. Perbuatan LGBT adalah dilarang keras dalam Islam. Kerana apa? Kerana tindakan golongan ni bukan sahaja mencerca kesucian agama Islam dan perundangan Malaysia, malah menggugat ketenteraman awam dan keamanan agama. Seperti mana yang kita tahu, ada berlaku di zaman Nabi Lut, di zaman Nabi terdahulu, sehingga Allah menurunkan bala yang dahsyat. Bala ni macam hukuman lah. Hukuman time tu juga. Pada masa tu juga Allah turunkan hukum bala yang dahsyat. Kerana apa? Kerana manusia pada zaman itu dia melakukan maksiat. Melakukan maksiat dan kerosakan pada masa itu. Sekian daripada saya, Ayu Nazrin. Saya akan serahkan kepada kawan saya yang lain untuk membentangkan bahagian masing-masing. Salam sejahtera, nama saya ialah Kimson Albert. Nombor metrik saya ialah BA23110024. Pada bahagian saya akan menerangkan pasal pandangan agama Buddha terhadap LGBT.
Nah, secara keseluruhannya pandangan agama Buddha terhadap LGBT adalah berbeza-beza. Ada sesetengah aliran dan tradisi dalam agama Buddha menerima dan sesetengah juga menolak. Nah, secara umum, ajaran Buddha ini menekankan prinsip-prinsip seperti cinta kasih, tidak melukai, dan kebijaksanaan. Nah, jadi saya akan menerangkan dari secara tradisional sehingga pada zaman modern. Secara tradisional, agama Buddha tidak mengakui atau menerima praktik LGBT dalam kehidupan biara mereka. Mereka menolak 100% terkait LGBT ini. Contohnya dalam beberapa tradisi Theravada terdapat peraturan Vinaya yang mengatur tingkah laku seksual para biku dan bikuni mereka. Biku dan bikuni ialah biksu dan biksuni ataupun lebih dikenali sebagai sami yang tingkah laku seksual mereka ini terbatas yang boleh dianggap boleh membatasi hubungan homoseksual mereka. Maksudnya di sini mereka tingkah laku seksual mereka tidak digalakkan dalam kehidupan mereka. Jadi isu LGBT ini tidak terpengaruh terhadap diri mereka. Namun demikian, dunia sekarang semakin modern. Dunia sekarang semakin modern. Dalam beberapa dekade terakhir ini terjadi penggeseran norma di kalangan umat Buddha terkait isu LGBT. Maksudnya di sini sebagai contoh beberapa katoi ini adalah golongan transgender ataupun gay yang menerima penahbisan berdasarkan jenis kelamin mereka terkait isu LGBT ini. Sebagai contoh, terdapat satu individu yang bernama Michael Dillon. Michael Dillon ini sebelumnya dia adalah asalnya sebagai seorang perempuan yang bernama Laura. Dia dilahirkan di London pada tahun 1915. Michael Dillon ini dia ditolak untuk mendapat penahbisan secara penuh dalam tradisi Theravada setelah terungkap menjadi transgender. Namun, Michael Dillon ini ditabiskan kembali sebagai biksu pemula dalam tradisi Tibet dan dijanjikan penahbisan penuh, tetapi sayangnya Michael Dillon meninggal sebelum beliau ditabis penuh. Beliau ada menulis buku pendek tentang perjuangannya mengubah gender dan diterima dalam komuniti Buddha. Jadi komuniti Buddha ini dia menerima, dia mengajarkan tentang cinta kasih dan tidak melukai. Jadi terkait individu yang terjadi dalam LGBT transgender ini itu hanya bergantung dari diri mereka. Agama Buddha ini dia menerima setiap umatnya yang mau dalam mendalami ajaran agama Buddha ini. Jadi secara kesimpulannya pandangan agama Buddha terhadap transgender, terhadap LGBT ini adalah berbeza-beza. Dia secara tradisional dia menolak 100%, tapi semakin lama dunia semakin modern, agama Buddha ini mereka semakin menerima LGBT ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat sejahtera kepada Dr. Surya Sintang. Saya Mersel Sulpita akan membentangkan isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender dari perspektif agama Hindu. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut tentang LGBT, saya ingin menerangkan sedikit tentang sejarah agama Hindu. Sejarah agama Hindu bermula dengan proses akulturasi antara suku Arya dan suku Dravida di India kuno. Suku Arya yang merupakan pendatang dari Iran membawa kepercayaan dan kebudayaan Veda ke India,
sekitar 1500 Masehi. Pada masa yang sama, orang Dravida, yaitu penduduk asli India, memiliki kepercayaan animisme. Melalui proses sinkretisme antara kedua-dua golongan ini, lahirlah agama Hindu sebagai satu sintesis yang menggabungkan unsur-unsur daripada kedua-dua kepercayaan ini. Dalam agama Hindu, terdapat satu asas utama, yaitu Veda. Veda terdiri daripada 4 bahagian, yaitu Rig Veda, Yajur Veda, Samaveda, dan Atharva Veda. Sebagai asas utama perkembangan dan penyebaran agama Hindu, kitab-kitab suci ini menggabungkan ilmu, doa, ritual, dan ajaran moral yang menjadi panduan kepada pengikut agama Hindu dan menjalankan kehidupan rohani dan duniawi mereka. Pendek kata, Veda ini adalah kitab mereka. Sejarah agama Hindu juga dikaitkan dengan tamadun lembah Indus yang mengalami huru-hara akibat serangan penjajah asing. Perubahan dan kepercayaan dalam amalan agama di rantau ini mencerminkan dinamika sosial dan budaya yang berlaku pada masa itu. Oleh itu, sejarah agama Hindu mencerminkan interaksi kompleks antara berbagai etnik dan budaya India kuno, serta perkembangan ajaran amalan yang terus berkembang sehingga kini. Seterusnya saya akan menerangkan kepercayaan agama Hindu tentang Trisarira. Trisarira ini adalah bahagian yang ada dalam tubuh manusia. Dalam kepercayaan Hindu, manusia terbagi kepada 3 bahagian, yaitu yang pertama ialah Stula Sarira yang terdiri daripada fisikal manusia, yaitu tangan, kaki, dan sebagainya. Bagian kedua pula ialah Sukma Sarira yang mewakili pemikiran dan perasaan manusia. Bagian ini juga merangkumi daya manusia. Dan yang terakhir ialah Antarakana Sarira yang menyebabkan manusia hidup dalam kepercayaan agama Hindu karena adanya Atman. Atman ini adalah juga boleh dipanggil sebagai roh dalam agama lain. Atman ataupun roh dalam kepercayaan Hindu tidak mempunyai kelamin, tidak boleh mati, dan tidak boleh dihancurkan. Atman juga wujud dalam binatang yang dipanggil sebagai jagama, dalam tumbuhan dipanggil sebagai swatana, dan dalam manusia dipanggil jiwatman. Seterusnya, pandangan agama Hindu terhadap LGBT. Dalam agama Hindu, perbuatan LGBT ini tidaklah ditentang dengan keras. Hal ini karena ajaran Hindu mengenai konsep kelahiran semula ke dunia. Atman yang mati atau meninggalkan badan akan lahir semula ke badan yang baru. Sebagai contoh, Atman yang dahulunya lelaki akan lahir semula sebagai seorang perempuan, dan ingatannya serta kelakuannya akan dibawa kepada badan yang baru. Seperti apabila dulunya Atman itu sebagai seorang lelaki dan pindah kepada badan yang baru yang perempuan, Atman itu akan membawa sikap yang dahulunya, dan perempuan itu akan bersikap keras dan tomboy. Manakala apabila Atman yang dahulunya perempuan badannya dan pindah ke tubuh badan lelaki, sikapnya akan pergi ke ayu ataupun pondan. Perbuatan lesbian, gay, biseksual, dan transgender tidak dianggap sebagai kejahatan dalam kepercayaan agama Hindu. Tetapi perbuatan tersebut adalah dosa yang perlu ditanggung oleh individu yang melakukannya. Walau demikian, ajaran agama Hindu tidak membolehkan perkawinan sesama jenis. Tiada hukuman yang terperinci dalam ajaran agama Hindu tentang LGBT, tetapi karma akan menimpa individu yang melakukannya. Karma ini adalah kelahiran semula selepas mati. Jika mereka melakukan perkara yang baik, maka mereka akan mendapat karma yang baik. Sebagai contoh, apabila dia pada masa dahulu dia berbuat baik kepada masyarakat, maka di kehidupan seterusnya dia akan mendapat kesenangan ataupun kebahagiaan. Jika seseorang itu berkelakuan baik di kehidupan sebelumnya, maka karma baik akan
akan dia dapatkan. Sebagai contoh, di kehidupan seterusnya, apabila dia dilahirkan semula, dia akan mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan hidup. Manakala jika seseorang itu melakukan kejahatan ataupun benda-benda yang tidak baik, maka karma jahat akan menimpanya. Seperti mereka akan dilahirkan dalam bentuk binatang di kehidupan seterusnya. Kesimpulannya, agama Hindu merupakan warisan rohani dan budaya yang kaya yang terus mempengaruhi kehidupan masyarakat India dan dunia Hindu secara umum. Sekian, terima kasih. Hai, saya Evelina Subri Ana Richard Mitubala, nombor metrik BA23110572. Saya akan membentangkan tentang pandangan agama Kristian terhadap golongan LGBT. Yang pertama, gereja menolak golongan ini mengadakan program atau acara di dalam gereja kerana penganut agama Kristian percaya bahawa perkara ini telah melanggar ajaran agama. Mereka juga percaya bahawa golongan LGBT ini telah mengancam nilai tradisi agama dan menjejaskan nilai identiti dan integriti agama di Malaysia. Yang kedua, tingkah laku LGBT ini sangat bertentangan dengan ajaran agama kerana dianggap melanggar kehendak Tuhan, iaitu membawa kepada pengecualian, diskriminasi dan kutukan dalam komuniti Kristian. Sangat jelas bahawa dalam Alkitab, Rasul Paulus menangi larangan liwat yang termasuk hubungan sejenis. Dalam Alkitab ini, Paul mengutuk hubungan sejenis termasuk lesbian iaitu wanita dengan wanita dan homoseksual lelaki dengan lelaki. Di samping itu, dinyatakan bahawa dalam agama Kristian, perkahwinan dilihat sebagai hubungan suci antara seorang lelaki dan seorang wanita. Seterusnya, LGBT menurut perspektif hak asasi manusia. Gerakan LGBT merupakan gerakan diskriminasi bentuk baru atas nama hak asasi. Golongan ini menggunakan hak asasi manusia untuk mempertahankan perbuatan mereka. Mereka menganggap perbuatan LGBT ni hak masing-masing. Siapa nak buat, ikut sebab siapa nak buat, dia punya hak. Macam tu. Okey. Tuntutan hak asasi manusia mutlak tanpa ikatan agama akan membawa kepada kehancuran kerana sebagai seorang manusia yang bersifat makhluk kejadian Allah, hak asasi manusia tidak bersifat mutlak. Jika hak diberi secara mutlak kepada manusia, ia akan disalahgunakan dan lari daripada landasan yang betul. Maksudnya, hak asasi manusia ni bersifat mutlak, tetapi hak tu tidak bersifat mutlak. Apabila hak diberi secara mutlak kepada manusia, manusia akan salah gunakan dia. Macam tadi, dia menganggap perbuatan lesbian, gay, biseksual dan transgender ni boleh dilakukan kerana itu adalah hak masing-masing. Hak masing-masing. Yang terakhir, kesimpulan. Secara kesimpulannya, golongan LGBT ini hendaklah harus dikawal dan dicegah. Tindakan agresif perlu diambil agar golongan ini tidak terus memperlekeh dan menghina perundangan syariah di Malaysia. Amalan ini dianggap sebagai suatu kesalahan jenayah dan tidak patut dibenarkan berlaku dalam masyarakat Islam. Masyarakat Malaysia. Jika dibenarkan, boleh mencetus suasana yang menyebabkan kekeliruan, kacau bilau dan huru-hara dalam masyarakat di negara ini. Itu sahaja daripada kami, kumpulan 15. Sekian, terima kasih.